Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan agar semua kita berada dalam keadaan sihat walafiat, diberikan keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada waktu yang singkat ini saya nak kongsikan perbezaan antara huruf waw ataf, waw istinaf dan juga waw al-qasam ataupun dia berada dalam kategori waw taukid. Baik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ringkasannya, huruf waw dalam Al-Quran sebenarnya ada banyak, tetapi yang kita nak bezakan pada petang ini ialah 3 sahaja. Pertama, waw ataf. Yang kedua, waw istinaf. Dan yang ketiga, waw taukid ataupun dalam kurungan kita kata waw qasam. Saya rumikan sahaja. Baik, apakah perbezaan antara waw ataf, istinaf dan juga taukid? Dalam Al-Quran kita sering kali jumpa huruf waw ini. Dia berada sama ada di awal ayat, awal surah ataupun di pertengahan ayat. Okey. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok waw ataf ini adalah, kalau kita terjemahkan ataf ini dalam bahasa Melayu, kalau kita nak terjemahkan dengan fahaman yang mudah, kita kata penyambung. Penyambung. Okey. Apa maksud penyambung? Dia adalah penyambung ayat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sentiasa guna huruf waw ataf ini untuk menyambung ayat. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Melayu, kita buat contoh ayat begini ya. Telah datang Muhammad dan Zaid. Itu kalau dalam bahasa Melayu lah. Telah datang Muhammad dan Zaid. Aku pergi ke kedai dan membeli bawang, sebagai contoh. Aku pergi ke kedai membeli bawang dan sardin. Itu maksud penyambung ayat. Kalau kita tengok huruf ataf ini ataupun waw ataf ini, kedudukan dia dalam Al-Quran, dia berada di mana, tuan-tuan? Kedudukan waw ataf dalam Al-Quran, ialah berada ataupun terletak pada pertengahan ayat. Baik. Kita tengok pada contohnya pula. Kalau kita tengok pada contoh waw ataf, sebagai contoh dalam Al-Quran yang selalu kita baca, contoh kita ambil daripada surah Wal 'Ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah Ta'ala berfirman, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan begini, sebagai contoh. Ada banyak ayat kalau kita nak ambil dalam Al-Quran, tapi untuk contohnya hari ini kita tengok haraf ataf itu ataupun waw ataf itu, hari ini kedudukannya. Dia berada di pertengahan ayat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang mereka telah beriman dan beramal soleh. Oleh sebab itu, waw ataf, kalau kita terjemahkan dia, kita terjemahkan dengan kalimah dan. Okey? Dalam bahasa Melayu, kita terjemahkan dengan dan. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baik. Tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang kedua ataupun waw yang kedua.
iaitu waw istinaf. Waw istinaf. Waw istinaf ni apa tuan-tuan? Makna istinaf ni dalam bahasa Melayu, kalau kita nak terjemahkan dia, permulaan. Permulaan. Okey, apa maksud permulaan? Iaitu waw istinaf ini dia berada di permulaan ayat. Berada di permulaan ayat. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kan banyak ayat kan? Ayat pertama, kedua, ketiga, dia berada di permulaan ayat. Okey? Kalau kita tulis kedudukannya, ialah terletak pada ataupun di permulaan ayat. Terletak di permulaan ayat Al-Quran. Okey. Kalau kita terjemahkan dia dalam bahasa Melayu, kalau ataf diterjemahkan dengan dan, dalam bahasa Melayu istinaf juga diterjemahkan dengan dan. Diterjemahkan juga dengan dan. Tetapi kalau kita ikut terjemahan dalam kitab-kitab Melayu lama dulu, ulama-ulama Melayu dulu, mereka akan letakkan dan bermula. Letakkan dalam kurungan. Bermula. Kalau kita baca dalam bahasa Arab, perkataan dan ini, dan juga dan ini, dan ataf, dan juga dan istinaf, kalau dalam bahasa Melayu, sama. Maknanya sama pada sudut terjemahan. Tetapi pada sudut kedudukannya berbeza. Istinaf terletak di permulaan ayat, manakala penyambung ataupun ataf terletak pada pertengahan ayat. Terletak di pertengahan ayat. Okay, minta maaf. Terletak di pertengahan ayat. Kalau ada cikgu bahasa Melayu, tolong betulkan saya. Di ke ataupun pada. Okey, itu yang kedua. Saya nak ambil contoh untuk haraf istinaf dulu. Baik, kita tengok dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 42. Ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qalat al-malaikah. Okey. Kita ambil pendek je lah. Wa in qalatil malaikah. Okey. Contoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau kita tengok, kalau kita terjemahkan, kita tengok dan kita terjemahkan, dan ketika telah berkata oleh malaikat itu, malaikat kita, ya Maryam, malaikat kata wahai Maryam, adalah cerita dia kan. Tapi ayat ini kita pendekkan saja, wa iz qalatil malaikatu, ketika telah berkata oleh malaikat itu. Tuan-tuan, kalau kita tengok huruf waw ini, waw ini berada di permulaan ayat. Berada di permulaan ayat. Dia tidak sama dengan waw ataf. Waw ataf berada di pertengahan ayat, manakala waw istinaf berada di permulaan ayat. Sama bentuknya, sama sebutannya, tetapi pada kedudukannya berbeza. Oleh sebab itu, kalau kita jumpa dalam Al-Quran ke haraf ataf ataupun waw ataf, dia berada di pertengahan, manakala waw istinaf berada di permulaan ayat. Terjemahan dia juga dan. Cuma kita ikut terjemahan Melayu lama, kitab-kitab tua dulu, tuan-tuan guru yang hebat-hebat di kalangan orang Melayu dulu, mereka akan terjemahkan dan bermula ketika telah berkata oleh malaikat. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, terus kita pergi kepada yang ketiga, iaitu waw taukid ataupun disebut juga dengan istilah qasam. Taukid apa tuan-tuan? Taukid ni maksudnya penegasan. Baik. Kita terjemahkan dulu. Taukid maksudnya penegasan.
Maksudnya kita nak menegaskan cerita yang kita sampaikan, nak menegaskan ayat yang kita sampaikan kepada orang lain. Betul-betul. Contoh, aku betul-betul apa ni? Aku betul-betul dahaga ni. Betul, aku tengok benda tu. Itu. Perkataan betul, benar-benar, pasti, sungguh, sesungguhnya. Itu semua berada di bawah maksud taukid. Berada di bawah maksud taukid. Cuma ya, untuk waw qasam ataupun waw taukid ini, dia tidak terjemahan seperti ataf dan juga istinaf. Dalam bahasa Melayu, waw qasam ini ataupun waw taukid ini diterjemahkan dengan demi. Demi. Apa maksud demi? Demi ini maksudnya sumpah. Sebab itu kita letakkan kalimah qasam di sini. Qasam maksudnya sumpah. Sumpah. Kalau kita nak melayukan, kita kata ini adalah waw sumpah. Maknanya ketika kita nak bersumpah, kita akan bersumpah menggunakan huruf waw ini. Sebagai contoh, kita akan menggunakan, sebagai contoh, ketika mana kita bersumpah, kita akan sebut, ini contoh wallahi. Wallahi. Okey. Cuba kita tengok waw ini. Waw juga. Tetapi terjemahannya bukan terjemahan dan. Bukan terjemahan dan bermula. Terjemahannya ialah demi. Itu demi Allah. Baik. Kedudukan dia dalam Al-Quran di mana? Kedudukan dia dalam Al-Quran. Baik, kalau kita tengok waw qasam ataupun waw taukid ini, kedudukannya terletak di permulaan ayat ataupun permulaan surah. Okey. Jangan tersalah permulaan surah. Saya andakan begini. Terletak di permulaan surah. Dia tidak sama dengan istinaf. Istinaf terletak di permulaan ayat. Manakala waw taukid ataupun waw qasam, dia terletak di permulaan surah. Senang cerita, nak bagi hilang kekeliruan, dia berada pada ayat yang pertama surah. Berada dalam ayat pertama. Okey, berada dalam ayat pertama. Ini boleh kita kurungkan dia. Kurungkan dia. Okey. Kita tengok kedudukan waw taukid ataupun waw qasam ini, waw sumpah ini, demi ini dalam Al-Quran terletak di permulaan surah. Permulaan surah. Dalam kurungan berada dalam ayat yang pertama. Okey. Kita bagi contoh. Dalam Al-Quran banyak, tuan-tuan. Kalau kita nak tengok Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Sebagai contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini. Okey. Cuba tengok kedudukan waw ini. Wattin. Apa lagi? Allah Ta'ala bersumpah. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi. Tengok. Ini kalau tuan-tuan tengok, perhatikan kedudukan waw qasam ataupun waw taukid ini berada di permulaan ayat pada berada di permulaan surah pada ayat yang pertama. Dia berada di permulaan surah ataupun senang kita nak faham, berada dalam ayat yang pertama di awal ayat. Dia bukan berada di pertengahan. Okey. Sebab itu kalau kita terjemahkan dia demi buah tin, demi waktu duha, demi matahari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai ringkasan perbezaan antara waw ataf, waw istinaf dan juga waw taukid.
Ada lagi wow yang lain. Itu tak termasuk wow bulan, tuan-tuan ya. Moga-moga ada manfaat yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkasar bahasa mohon maaf, terpanjang dan terlebar pun mohon maaf. Kita jumpa lagi insya-Allah. Share dengan kawan-kawan, like, dan juga kalau ada apa-apa perkara yang ingin dikomentarkan, maka boleh komen di bawah. Dan jangan lupa yang paling penting ialah subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi pada perkongsian-perkongsian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.